Okay, also now vegetable is expensive ya, sayur-sayur mahal. So kita makan sayur-sayur kampung ni lagi bagus, lagi berkhasiat. So kita beli pucuk ubi satu ikat ni baru RM1.50. Ni ada kencur ya, ada cekoh. Ni baru berapa sen kan 2 ketul ni. Dan kita ada toge. Kita nak masak apa ni? So, saya ingat saya nak masak urap hari ni. Kita masak urap je, ada cekur ni kan. Ada kencur ni baru sedap buat urap. Jadi modal cuma RM2.50 je. RM2.50 dapat makan makanan yang berkhasiat. Ni ada apa ni, jantung pisang satu ni RM1 dekat Melaka. Satu biji ni RM1. Beli dua. Boleh tahan untuk makan seorang. Okay, next time kita masak jantung pisang. Kita boleh buat urap. Kita boleh buat kerabu. Kita boleh masak lemak. Kita boleh buat gulai. Betul tak? Duduk Malaysia tak susah lah kan. Sayur-sayur kampung lagi berkhasiat. So ini dah siap kita punya urap pucuk ubi ataupun urap daun singkong. Very simple nak buat. Dan kita makankan dia dengan ayam goreng ala-ala KFC. This one is a fried chicken, rice and little bit of chili to hot. Okay, so mari kita makan. Okay, also ini adalah kita punya urap daun singkong ataupun urap pucuk ubi. Musim-musim apa ni, sayur mayu mahal ni, kita makanlah sayur-sayur yang very classic. Ini murah dan berkhasiat sesuai untuk kita, bariatik pun sesuai. So jemput makan, baca doa dalam hati. So kita makan dengan nasi, okey. Urat memang sedap dia makan dengan nasi panas macam ni. Kalau ada ikan kering lagi sedap makan dengan ikan kering. Tapi hari ni saya ada ayam, kita makan dengan ayam. So kat Malaysia ni sebenarnya tak susah sebab kita sebenarnya main pacak-pacak sayur-sayur tradisional, sayur-sayur kampung ni lagi berkhasiat, lagi bagus untuk kita konsumsi, untuk kita makan Dia organik, tanpa racun dan sesuai untuk tubuh kita sebagai mereka yang duduk di garis khatulistiwa. Sedap makan macam ni je. Lazat. Sebab saya ni orang Portugis, Jawa. Jadi urap ni, ataupun kalau malas nak buat urap, you boleh buat pecel. Pecel tu maksudnya pecel sayur tu dengan kuah kacang tu. Itu pun sudah ada tempe tahu. Itu dah cukup dia nak. Kita makan dengan nasi macam tu je kan. Nak pedas, punya sendiri. Hari ni malas kita nak tumbuk sambal. Memang sedap lah. Walau mame. So, kepada anda, kalau sayur-sayur bandar sekarang mahal gila, sampai terlampau harga dia melampau, dia beli je sayur-sayur kampung, lagi sedap. Okay. Di Melaka ni banyak sayur-sayur kampung sayur bermis, macam-macam dekat pasar-pasar tepi jalan tu banyak jual sayur-sayur kampung. Jadi tak risaulah kalau harga sayur mayu mahal kan. So kita masih boleh makan sayur-sayur kampung rebung ke Saya pelik sejak kita habis pandemik ni, semua barang naik. Yang peliknya minyak masak pun naik. Saya nak masak pakai apa? Dulu saya pakai minyak masak jagung. Minyak masak kelapa sawit pun nak sama dah harga dengan minyak masak jagung kan. Padahal Malaysia ni kat mana-mana tempat mesti ada pokok kelapa sawit. Tapi harga kelapa sawit melambung-lambung tinggi. Baguslah kepada mereka-mereka yang ada kebun kelapa sawit kan, sebab boleh jadi orang kaya sekarang kan. Tapi kesian pula bagi kita yang mereka-mereka tak ada job lagi, tapi bagi mereka yang makan gaji tu, yang gaji baru RM1.50, minyak masak je dah dekat RM30-40 kan. Belum masuk harga sayur, harga ayam, ikan yang tinggal tangkap dekat laut pun harga melambung tinggi. Macam mana tu? Bukannya dia ternak pun
Kan? Beli je. Beli. Tangkap je. Kalau kat Selat Melaka ni siapa rajin nak tangkap ketam ke udang ke, tangkap je kat apa ni? Dekat laut tu kan. Itu pun harga na'uzubillah ya. Macam mana tu? Kan? Dengan tak ada job sekarang, cubalah fikir kan. Kita tak ada job, bukan tak mahu kerja, tapi memang tak ada job sekarang. Susah nak dapat job. Lagi usia macam kita, dah dekat 40 tahun. Susah nak dapat job. Tu harapkan duit KWSP yang dia nak dulukan dulu tu, yang nak keluarkan duit tu pun sampai sekarang tak settle-settle. Keluarkan je lah sekali-sekala kan. Keluarkan seleput 10,000 yang sebagaimana yang rakyat minta kan. Sebab benda tu bila rakyat minta, maksudnya rakyat memang memerlukan sangat ya pertolongan daripada kerajaan untuk bantu diorang. Sebab kita dah dekat 2 tahun, kita ada rumah, kita ada kereta, semua nak membayar. Betul tak? Bukannya kita dapat rumah tak payah bayar ke, kereta tak payah bayar kan. Kalau menyewa, mesti, macam saya masih menyewa lagi, saya belum beli rumah lagi. Kan? Betul tak? Esok kita masak apa? Saya ada beli jantung pisang, so kita masak jantung pisang pula. Jantung pisang tu sedap kalau kita masak macam kita masak dia kerabu, kita masak lemak, ataupun kita masakkan dia gulai dengan tetel yang saya buat tu. Memang sedap lah. Tapi mesti tak ada duit, bila tetel okey lah kan. Dia lagi mahal, tetel murah sikit. Tapi sekarang ni tetel pun harga dia pun dah dekat sama dengan harga daging import biasa kan. Banyak pula saya makan hari ni kan. Makan sayur tak apa kan. Sedap kan. Ada orang menyebut kat situ kan. Tak baik orang tengah makan disebut kan, tersedap kan, terbelekit kan, meninggal pula. Apa air masak sedap? Air masak sedap. Kalau sedap, cuba resipi saya, okey? Okey. Berpeluh-peluh. Okey, so saya harap kepada kerajaan dengar ya, sebab rakyat memang hidup tengah susah sekarang ni ya. Kata nak bagi bantuan pekerjaan, hopefully adalah peluang tanpa diskriminasi, hak asasi manusia. Kata keluarga Malaysia ya. Kalau keluarga Malaysia ni maksudnya kita satu keluarga. Yang mana susah kita bantu, yang mana senang jangan lupa kepada yang susah. Tak kira apa bangsa, apa agama, kita sama-samalah kan. Berkasih sayang kan, sayang menyayang tetet. So keluarkan je lah seleput 10,000 tu. Kalau tak pun you buat 5,000 dulu, lepas tu 5,000 tu seleput, lepas tu bulan-bulan bagi 1,000 sebab you bayangkan kita 2 tahun ya. Sebaik cukai tak bayar, tapi insurans kereta kita nak bayar. Tengoklah kereta apa you pakai. Macam saya pakai Kia. Kia tu insurans dia sebulan dah dekat beribu-ribu. Lepas tu rumah lagi, perubatan lagi. Saya pun kita ada nak beli barang-barang harian lagi, makan lagi, dengan kerja tak ada. 2 tahun simpanan kita bukannya banyak sangat kan, pun habis juga ya. Dan kita sekarang ni terpaksa kena mengharap kepada KWSP. Jangan kata tak mohon kerja. Kita mohon juga kerja biasa-biasa pun, macam tolong-tolong kawan dekat kedai makan, adalah dia bagi upah 20-30 ringgit. Tapi sampai bila kita nak buat kerja upah 20-30 ringgit kan? Jadi kita ada walaupun kita ada tanggungan kita ada liability yang kita nak kena bayar, betul tak? Jadi kepada kerajaan yang di luar sana tu, fikirlah inisiatif untuk bantu kepada rakyat ya, yang dalam keadaan kesusahan sekarang ni. Okey. Kita faham ya, Malaysia bukanlah sebuah negara yang kaya raya macam dekat barat di Amerika. Lockdown bulan-bulan, isi rumah dapat 2,000. Ini dekat Malaysia, kalau bujang macam kita tak kahwin, bujang lagi tak dapat apa-apa, setahun dapat 100, dapat 200. Mana ada orang hidup 100-200. Yang diutamakan yang dah berumah tangga. Tak kisahlah mereka dah berumah tangga. Tapi macam di luar negara, yang saya kawan-kawan kita ramai dekat luar negara, dia kira isi rumah ya? Isi rumah. Tak kira you dah berumah tangga ke, you belum berumah tangga, dia kira setiap isi rumah berapa rumah, isi rumah dia bagi 2,000 sebulan.
$2,000 tau sebulan dia bagi kepada mereka yang memerlukan. Bukan semua rakyat dia bagi, ada rakyat tak dapat, bila dah mungkin dah kaya tak dapat lah. Bagi mereka yang golongan bawahan tu yang memerlukan bantuan, dia bagi, tak kira bujang ke, bapuk ke, pondan ke, dia tetap juga bagi 2,000 per month selama tempoh lockdown tu. Yang berumah tangga pun begitu. Cuma yang dah berumah tangga tu ada tambahan lagi setiap anak 100 dan juga duit sekolah lagi ditambah. Jadi ada kelebihan di situ. Ini kita dekat Malaysia ramai orang komplain yang bujang tak dapat apa, yang bujang tak dapat apa. Ya, yang bujang, jodoh, ajal maut, jodoh pertemuan tu kerja Tuhan. Even you baca kitab pun, ya, bukan semua rasul berkahwin. Kita ada lebih kurang 7 ke 8 orang rasul yang tidak berumah tangga. Tuhan tak pernah kata wajib berumah tangga mengikut agama anda lah. Tapi saya rasa kalau awak menggunakan kitab Taurat, Zabur, Injil pun, saya rasa Al-Quran pun ada menyebut juga, ya, jodoh ini bukan kerja manusia tetapi kerja Tuhan. Jadi janganlah kita menilai orang, oh sebab kalau kenapa awak tak kahwin? Siapa suruh awak tak kahwin? Kalau dah orang tu tak boleh nak kahwin, mungkin ada macam-macam reason. Even Jesus Christ ke, banyak rasul, cuba disebutkan berapa rasul yang tidak berumah tangga. So adakah mereka bukan ahli syurga? Adakah mereka tidak dianggap oleh Tuhan? Jadi yang bujang lagi satu bukannya lelaki saja, anak dara tua pun berlambak lagi kan. Yang tak kahwin tu kan, andar tu, mereka pun ada tanggungan, mereka pun ada rumah, mereka pun ada kereta. Malaysia memang teruk tau, diskriminasi itu baru diskriminasi dari segi umur tau, belum lagi diskriminasi lain. Itulah orang suruh sokong kerajaan moden, tapi rakyat Malaysia masih lagi nak sokong kerajaan-kerajaan yang ketinggalan zaman, ya. Macam di Melaka, I really sorry sebab di Melaka ni memang dia outdated sikit. Dia memang ketinggalan zaman, dia kuno sikit. Sebab tu dia sokong Barisan Nasional. Kau jangan saman aku pula. Tu kita nak buat macam mana kan, dah rakyat dia begitu. Kita sebenarnya budak-budak zaman sekarang, budak generasi akan datang, kita nak satu pemerintahan yang moden, bukannya pemerintahan yang ketinggalan zaman. Orang yang ketinggalan zaman ni dia macam, kalau kau cerita apa benda pun, macam kau cerita dia tak faham, dia akan tanya lagi, dia cerita dia tanya lagi, dia cerita dia tanya lagi. Kalau kita dah moden, kalau kita tak faham, kita google lah. Zaman sekarang kat mana-mana tekan maklumat di hujung jari. Jadi kalau orang yang zaman dulu, dia kena, kalau nak, jadi kepada anda yang nak buat pilihan raya akan datang, kepada mereka-mereka yang masih kuno, yang masih lagi kodok, yang tak ada tak menerima permodernan, mereka dah selesa dengan cara hidup dulu-dulu. Jadi itu pendekatannya berbeza. Dia kena betul-betul diterangkan sampai faham. Barulah dia, itu pun kalau dia nak sokong. Kalau tak dia itu je. Ya, kita nak buat macam mana kan? Sebab tu di Melaka ni sebuah negeri yang bersejarah, negeri yang boleh menarik pelancong seperti Bali di Indonesia. Orang nak datang Indonesia, nak tengok Bali, nak pergi kat Bali, pergi Bali. Sebab itu adalah sebuah negeri yang orang suka pergi, aman damai dan selamat di situ. Sepatutnya Melaka dia tidak mempunyai raja. Yang menjadi ketua tu adalah siapa-siapa je rakyat yang boleh memerintah menjadi ketua dalam negeri. You kena buat seperti itu, you kena separate sikit dengan Malaysia kan. Sebab kita nak moden tau. Dekat Melaka ni ada berbilang bangsa, agama, budaya. Itu lagi senang sebenarnya nak menarik orang datang ke Melaka. Orang datangnya nak pergi Malaysia je, nak pergi Melaka. Nak pergi Malaysia je, nak pergi Melaka. Jangan orang nak pergi Endon, nak pergi kat Bali. Pergi Bali. Bukan bikini kat Bali ke kan. Betul tak? Tapi oleh kerana Melaka masih lagi ditakut yang lama, even orang Cina, orang India pun diorang masih lagi kuno juga. Jadi tak boleh nak cakap apa. Jadi jangan terkejut lah, tak payahlah penganalisis politik nak cakap BN macam ni, PN macam ni, PKR macam ni. The important thing you must understand bagi saya ialah di Melaka diorang memang masih lagi outdated. Itu je, very simple.
parti yang dah kuno-kuno tu, lagu dia apa tahu lagu dia? Alangkah sedihnya hatiku para sedih aku tengok ni, makan pun makan kuno-kuno, makan urat macam ni. Suka, tak kisahlah makanan tak jadi masalah lah. Tapi pemikiran kita dan mesti memilih kerajaan yang membawa kemajuan, yang membawa permodenan dalam pemerintahan, dalam pembentukan tamadun manusia. Mereka sokong Barisan Nasional kan. Barisan Nasional apa yang dia boleh buat pun, sebab dia kan parti dah lama dan semua rakyat Malaysia pun sebenarnya dah tolak Barisan Nasional tu. Betul tak? And then dia pun sekarang ni meletakkan calon-calon muka-muka baru semuanya untuk Barisan Nasional. Kan parti yang mungkin dikatakan banyak corruption lah kan, banyak rasuah, betul tak? Tapi bagi saya, untuk menjadi seorang pemimpin, anda bukannya kena cari daripada orang-orang yang kebanyakannya daripada tanah air itu sendiri. Maksudnya, dia hidup dalam suasana Malaysia semata-mata. Dia tahu tak kenapa di Indonesia mereka lebih advance ya daripada Malaysia dari segi hak asasi manusia dan semangat kekeluargaan ya. Sebab rakyat mereka banyak merantau. Boleh dikatakan setiap ceruk dunia ni mesti ada orang Indon bekerja ya, merantau bekerja. Jadi semakin banyak dia merantau, semakin lama dia jauh perjalanan, jauh pandangan, jauh pengalaman. Jadi, bila dia balik dekat negara Malaysia, balik dekat negara mereka, mereka akan dapat membentuk sebuah negara yang bagus dan dapat membentuk orang kata masyarakat yang lebih advance, yang lebih berpengalaman, supaya mereka ya, kalau dekat luar negara, masyarakat barat, mereka okey dengan masyarakat Indonesia, mereka boleh berinteraksi dan ramai orang-orang Indonesia, orang-orang di barat datang ke Indonesia, duduk dekat sana, boleh duduk kat sana, duduk kat Bali, sebab masyarakat mereka dah terbiasa, dah terdidik dengan budaya daripada luar. Saya bukan nak suruh Malaysia jadi budaya luar, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin, kamu kena ada banyak pengalaman berinteraksi. Ini kalau baru keluar daripada sekolah pondok, lepas tu nak mengajar orang berjalan, berlari, nak memerintah, rasanya macam tak relevan kan. Itu yang menjadikan pemerintahan Malaysia jadi kuno, jadi kolot. Sebab tu bila dia menjadi seorang pemerintah, menjadi kerajaan, dia tidak dapat berdaya saing dengan masyarakat barat. Sebab tu ekonomi Malaysia ni, kita melantik kerajaan untuk membawa permodenan, membawa ekonomi Malaysia grow. Tetapi kalau pemerintah daripada mereka yang tak boleh bergaul dengan masyarakat antarabangsa, tak boleh berurus niaga dengan masyarakat antarabangsa daripada budak-budak kampung yang mendapat sokongan majoriti daripada rakyat, maka tidak ada apa-apa perubahan. Malah mereka yang biasa dididik dengan cara-cara kekampungan, jadi mereka tidak boleh membawa pelabur-pelabur kat luar. Jadi mereka dah selesa dengan cara. Ada di antara mereka yang kata sebab PN ke PKR ke gagal. Padahal PKR tu tak sempat memerintah lagi. Masa dia merintah dulu, Dr. Mahathir yang perintah. Ya, Anwar Ibrahim tak sempat lagi merasa nak memerintah. Walaupun dia ada agenda yang bagus dan dia merupakan salah seorang yang boleh dikatakan disukai oleh masyarakat antarabangsa. Dia lebih moden, lebih mudah untuk membawa pelabur-pelabur daripada masyarakat antarabangsa dahululah. Hopefully benda tu masih lagi dikekalkan untuk pembentukan negara Malaysia yang lebih moden, untuk pembangunan kepada rakyat, kepada kita keluarga Malaysia. Tapi because yang saya dengar dia kata tak mau PN sebab PN ada Azmin Ali senggurit centok dengan jantan kat situ. And then yang keduanya PKR Anwar Ibrahim pun sama juga, dia kata banyak kata dia. Jadi bagi saya, kalaulah pemikiran masyarakat kita memikirkan tentang perkara yang berkaitan dengan seksual yang dianggap sebagai tidak layak untuk menjadi pemerintah, bagi saya itu adalah satu pemikiran yang amat-amat kolot, yang amat-amat ketinggalan zaman. Ya, seksual ni dia memang kita ada agama, masing-masing ada agama, setiap orang ada agama.
Tetapi dalam berpolitik, kita tidak boleh kaitkan dia dengan agama. Sebab mana-mana kat dunia pun, agama dan politik itu benda yang harus diseparatkan. Sebab agama ni adalah urusan akhirat. Tetapi kita bukan bercerita mengenai urusan akhirat. Kita bercerita mengenai urusan dunia. Kita belum masuk akhirat lagi. Lagipun tidak berlaku adil kalau kita nak bawa hal agama di dalam pemerintahan, sebab benda tu tidak relevan, tidak boleh digunakan pakai untuk semua masyarakat. Jadi kita kena berpijak di bumi nyata, berpijak pada kebenaran keduniaan. Akhirat kita kejar, dunia pun kita cari juga. Tapi bagaimana kita nak hidup dekat dunia selamat dan disukai oleh masyarakat antarabangsa dan kita boleh berjaya. Itu important. Jadi untuk menjawab kepada persoalan, ialah kadang-kadang orang yang boleh dikategorikan, bukan semua orang Melaka tu kolot, ada yang moden tau. Saya daripada Bandar Hilir, saya duduk kat Bandar Hilir, tapi Bandar Hilir PKR, Dun PKR yang menang dekat situ. Jadi PKR ni dia more kepada yang moden-moden, macam dekat Kuala Lumpur, dekat tempat yang bandar-bandar, memang PKR akan menang. Jadi jawapan yang saya nak bagi kepada anda yang bercakap sebab dia cintut ke, sebab dia homosexual ke, whatever ke kat situ. So jawapan yang saya nak jawab ialah kepada lelaki yang berjuang untuk menjadi seorang pemerintah, menjadi seorang pemimpin. So saya cuma nak tanya, awak tak ada konek ke? Faham maksud saya Kalau awak nak mempertikaikan banyak perkara tentang itu, saya rasa kalau awak ada mesti awak tahu membezakan kan. Kita dekat dunia ni, semua orang zaman sekarang ni, lelaki dekat dunia ni berjuang naik parlimen, turun naik parlimen semata-mata untuk memperjuangkan hak sebagai seorang lelaki yang ada ni. Dan bila ada benda alam macam ni, dia mesti nak rasa macam-macam. Tak kira apa bentuk yang janji, sedap dekat sini. Jadi kalau awak nak menghakimi perkara seperti itu, so saya nak terangkan, kita boleh bercerita lebih lanjut kalau tak faham. Cuma satu persoalan saya, kalau dekat barat pun biasanya, kalau saya berkawan dengan orang barat ke, is important thing they asking, you tak ada konik ke? You tak ada, you tak ada kok ke? Kalau you ada kok, mesti you tahu membeza-bezakannya yang mana lagi sedap. Tak boleh lah. Zaman sekarang dah boleh kan? Zaman dulu, tu cara hidup zaman dulu. Kita tak kata tak boleh zaman dulu, tapi kita nak lagi moden. Lelaki, itu hak lelaki. Hak perempuan lain, hak lelaki lain. Jadi saya tak boleh cakap banyak. Saya takut dekat Malaysia ni tak boleh cakap terlampau over. Takut lain kepikirannya kat situ. Macam-macam dia akan persoalankan. Tapi jika anda ada ada maka jadilah lelaki. Bercakaplah seperti seorang lelaki. Bercakap seperti orang yang ada Okey? Kan? Ni kalau dia tengok air lelaki macam ni kan, ada makeup macam ni, ada pakai wig macam ni kan, rambut palsu macam ni, dia dah macam-macam lah tu. Dia punya pemikiran dia mungkin tak tahu didikan macam mana kan. Mungkin dah kata bapuk lah, dah kata apalah. Tapi padahalnya filter je kan. Bukannya betul pun. Zaman sekarang ni orang suka-suka. Kita happy. Bukannya betul-betul. Ada yang tanya kan, dia kata ini hanya filter saja. Ni tak pakai filter nampak ni. Tak ada filter nampak. No filter. Tidak ada filter. Inilah wajah asli saya. Tapi sebenarnya saya suka ada jambang-jambang, ada maskulin sikit lah. Tapi sebab saya baru keluar daripada hospital, saya punya jambang saya ni memang lambat nak tumbuh. Itu pun kalau dia nak tumbuh pun dia jarang. Jadi saya kena touch-up sikit lagi. Jadi supaya nampak dia lebat kat situ kan. Jadi janganlah kita ni nampak macam tu, dah judge, nampak dia judge. Apa yang berlaku, yang dipaparkan dekat video, tak semestinya benda yang the reality show. Apa yang awak tengok, apa yang awak nampak, tak semestinya benda tu betul. Orang dekat dunia ni, kalau tak makan sekalipun, kalau orang Malaysia lah,
Dia tak nak tunjuk yang dia tak makan. Kalau boleh dia nak tunjuk makan yang sedap-sedap je. Kalau nak tengok, nak nampak dia macam kaya-kaya je. Orang kata malu nak tunjuk sebab nanti orang tahu tak makan, tak ada duit kan. Walau hakikatnya sekarang ni semua orang tahu PKP tak ada job. Dia tak ada kejap, dia dapat duit daripada mana? Kan, betul tak? Ada yang tanya pada saya, I buat liposuction tu, banyaknya duit kau buat liposuction. Dia tahu liposuction berapa kalau buat kat swasta. Dia bandingkan buat kat swasta. Buat dekat swasta tu memang kalau tak ada 10,000 ke 15,000 ke, memang tak boleh nak buat liposuction. Sebab kalau kita dekat kerajaan pun, kita kalau macam saya dekat kerajaan nak buat tu pun kita kena beli alat. Alat dia dalam 4,000 ke 3,000 macam tu. Kita bayar sekali lah untuk beli dia punya mesin. Sebab itu kerajaan tak sediakan, kita kena beli sendiri. Lepas tu nanti kerajaan akan tolong buat untuk kita. Sebab saya memang daripada bariatik, jadi saya kena buat. Maksudnya siaplah full package kan, untuk kita dapat badan kita yang solid molid. Itu belum masuk lagi masa nak buat pembedahan bariatik untuk gastric bypass. At least kurang-kurangnya you kena ada 15,000. You kena bagi dekat hospital kerajaan sebab dia nak kena beli alat untuk beli alat untuk yang pembedahan tu 15,000. Tu masa tu saya kena bayar pun 15,000 dekat 20,000 lah, gedebat-gedebu dekat 20,000. Tapi kalau buat dekat swasta dia lagi mahal, dia lagi mahal, mungkin 60,000 ke berapa, I don't know lah kalau buat kat swasta kan. Dia orang kata, wah kayanya kau, kata dia kan. Oh my god, kaya sangat ke aku ni? Kalau kaya, I tak duduk dah kat Malaysia dah. Nak buat apa kaya duduk kat Malaysia kan? Bukannya best pun duduk kat Malaysia, betul tak? Kita dah duduk kat negara macam Sajat ni kan, duduk kat overseas lagi best. Di sana lagi best lah kan. Ada pula yang tanya, selepas nak buat tu, you nak buat apa lagi? Nak buat muka ke? No. Saya tak minat. Saya nak buat muka buat apa? Saya dah ada wajah yang okey, kacukan Portugis kan. Ni masa ni sekarang ni tak ada misai lah. Nanti kalau berminggu-minggu nanti keluarlah misai balik kan. Ni sekejap je ni kita nak apa ni. Lagipun kalau kita pergi hospital tu, takkanlah kita nak berbau-bau, berjambang-jambang kat tu dengan rambut kita panjang macam tu kan. Apa pula kata doktor, apa pula kata misi kat situ kan. Jadi kita kena kalau boleh rambut dah kemas, janggut semua. Jadi jemput-jemput pun kena cukur jugalah kan. Sebab kita nak masuk Dewan Pembedahan kan. Jadi at least bila buka kan bersih kan, macam tu ya. Saya tak minat orang kata buat untuk pembedahan kulit ke apa ke, untuk macam nampak flawless ke. Saya sebenarnya jadi lelaki kan, saya tak suka kulit terlampau flawless. Macam ni kan dah macam perempuan kan, flawless sangat kan, licin. No, saya tak minat. Saya bukan orang yang macam minat macam BTS, macam nampak macam Korean look. No. Saya lelaki, saya tak minat lah, bukan my taste lah untuk nampak macam kewanitaan macam ni. Suka-suka boleh lah kan, kita suka-suka je kan. But no, I minat macam yang saya tunjuk idola saja, macam Ricky Martin, macam nampak badan tegap, macam tu kan. Kalau nak pakai botox ke, atau dah tua nak pakai botox ke, tu boleh lah. Sebab kita untuk apa, bila dah memerlukan masa untuk pakai botox ke, nak tegangkan kulit, okey. Tapi kalau nak operate yang plastik-plastik yang lain tu, saya kurang berminat lah kan. Saya cuma nak bentuk badan saya cantik je. Tapi kalau saya nak buat juga, macam saya ada teringat yang baru-baru ni, nak besarkan konik, nak panjangkan konik kan. Saya punya memang dah besar, dah panjang lah. Tapi kalau boleh nak panjang lagi 2 inci ke. Sakit tak? Yang pembedahan lelaki punya tu, yang filler kat konik tu. Itu murah je, tak mahal. Saya ada dengar dekat TikTok, dia kata 2,500. Nanti kalau saya ada duit, saya nak buat jugalah 2,500. Dapat panjangkan 2,5 inci lagi, jadilah 10 inci. Okey kan? Sama sekarang ni ingat apa? Orang negro je sekali dia keluarkan, oh my god kan, ular bukan main besar lagi kan. Tak ada bangsa dapat challenge. Bahasa orang putih adalah. Tapi zaman sekarang dah moden, semua bangsa boleh challenge Betul tak? Lah, saya nak tutup cerita melalut-melalut kan. Tak mau.
Okay. So kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Saya pun secepat mungkin saya akan cuba edit untuk video seterusnya. Video-video yang telah saya record. Okay, bye.